Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi pada soalan kita dalam video kali ini adalah apa beza antara lafaz, niat dan lintasan hati. So ada tiga perbezaan yang sebenarnya kita kena jelas, kita kena clear supaya kita tak keliru sewaktu kita tunaikan umrah. Bersama kita dalam video ni di Umrah Haji TV. Baik. Pertamanya kita kena tahu bahawa bila kita nak niat ini adalah apa yang kita inginkan. Itu bahasa yang paling mudah, tujuan kita. Bila ustaz membuka kitab, ada pelbagai definisi yang ulama bagi, masya-Allah. Ustaz bila melihat tafsiran penerangan ulama dalam bahasa Melayu yang mudah sangat untuk kita fahami adalah tujuan, hasrat, keinginan, kemahuan, kehendak, cita-cita, impian, apa lagi, keinginan. Ada yang bisa ulang ke? Lantak lah kan. Semua itulah kan yang berbentuk kita nak sesuatu. Jadi kita nak itu adalah bermaksud kita ada niat. Jadi niat. So niat ini dalam ibadah umrah dia adalah rukun. Tanpa niat dia tidak sah. So niat ni adalah kita ustaz boleh simplifykan daripada semua terms yang ustaz kira tadi ni. Semua terms ni dia akhirnya kepada kesimpulan ini. Al-qasdu muqtarinan bil fi'li, iaitu tujuan, keinginan, kemahuan yang mana diiringi dengan perbuatan yang kita beri effort. That show we have intention. Jadi lafaz kering dah mulut ustaz cakap tak berhenti. Lafaz itu apa? Lafaz adalah apa yang mana kita tuturkan daripada mulut. Macam perkataan yang ustaz sebut ni lafaz kan. Jadi setiap ucapan yang keluar daripada mulut ustaz adalah lafaz. So lafaz adalah sunnah. Lafaz sunat kita buat. Okay. Dan yang ketiga adalah kita panggil imrar ataupun lintasan hati. Lintasan hati ni biasanya berlaku kalau kita nak solat. Contoh kita akan takbir Allah. Kan setengah orang dia akan susun perkataan sahaja aku solat. Lepas tu dia dah start, dia tak takbir lagi. Selalulah orang jadi masalah macam tu. Sebenarnya itu adalah susunan perkataan dalam hati, lafaz yang kita ucap. So sebenarnya kedua-duanya, lafaz ataupun niat lintasan hati tu kalau membantu niat kita yang tadi, maka dia adalah sunat. Niat itu di mana? Berada di jiwa. Sebenarnya qalbu, kalau kita faham, qalbu bermaksud jiwa. Qalbun dalam bahasa Inggeris bunyi heart. Kalau hati, bahasa Melayu hati, dalam bahasa Inggeris liver, if I'm not mistaken, liver. And in Arabic kibdah. Sebab tu masa kat Jordan Ustaz belajar tu, masa nak beli rumah tu dah satu shawarma kibdah, ma'adib. Sedap lah. Hui, sedap weh. Nanti dah Jordan insya-Allah lah. Ustaz bawa jemaah siapa yang nak pergi dengan Ustaz, kita pergi jalan insya-Allah. Jadi yang penting kita kena tahu adalah niat. So niat, kalau kita tak niat, kita punya umrah akan ada masalah. Sebab itu niat ini kita kena beza Kalau kita niat tapi kita tak lafaz, ataupun kita memang niat, kita niat nak buat ihram tapi kita tersasul, kadang tersalah sebut. Orang panggil sabqul lisan, tersyasyul, kata orang putih. Kalau orang Kedah panggil sabqul lisan, bunyi Arab tak adalah. Tersasul. Tapi kita nak buat apa yang kita nak buat, kita tahu dan kita sedar. Jadi yang kita sedar, yang kita nak, kita tahu, itulah yang akan diambil kira. Sebab memang kita nak buat benda tu, kadang-kadang lidah ni tersasul selalu juga. Jadi kan banyak bercakap, banyaklah yang tersasulnya. Kadang-kadang tak bercakap, kuranglah juga tersasulnya. Itu pun dah bunyi tersasul dah. Kalau tak cakap apa-apa, apa pun tak tersasul. Jadi
kalau kata tersasul ke apa kan, yang akan diambil adalah niat kita tadi tu. So itulah Ustaz harap membantu kepada para jemaah untuk buat umrah. So bukti kita ada niat, Ustaz nak jelaskan sikit. Bukti kita ada niat adalah kita pakaikan ihram. Bila kita pakaikan ihram, ni Ustaz pakai t-shirt umrahhaji.com. Kalau Ustaz nak pergi umrah, kita semua tahu kita tak akan pakai kain plekat dengan t-shirt atau kita pakai coat, kan? Tentulah tak. Dan kita hanya pakai kain ihram di mana-mana lokasi apabila kita nak buat umrah saja. Contoh, kita daripada rumah kita nak pergi ke KLIA, kita siap-siap pun ada orang dia siap-siap dekat KLIA terus pun ada kat sana. Jadi kita tahu dia memang nak pergi buat umrah. Kita tak pakai kain ihram masa nak pergi tengok wayang, nak pergi shopping komplek, kita tak pakai. Jadi menunjukkan bahawa bila kita buat, kita bersedia ada pakaian dan semua tu, menunjukkan kita dah ada niat. So itulah beza dia. Kalau kita tak niat, kita kena dam. So kita ada masalah sikit lah. Kalau kita terlupa, macam mana kalau kata terlupa? Dia tengok juga keadaan. Kalau kata kita terlupa, biasanya jemaah dia keliru antara terlupa niat dengan terlupa lafaz. Terlupa lafaz, dia tidak memberi kesan kepada ibadah umrah. Dia tidak memberi kesan. Tetapi kalau terlupa niat, dia memberi kesan. Sebab lafaz sunat, niat rukun. Sebab tu kalau macam berlaku juga ketika mana orang buat, macam kita nak puasa bulan Ramadan kan, kita bangun sahur pukul 4 pagi, kita masak. Yalah, untuk keluarga kita kan, untuk orang perempuan lah. Kalau lelaki mungkin dia tolong kan, tolong potong, tolong jaga anak-anak tidur mungkin. Jadi kita bangun dan kita sahur, kita makan. Kemudian ada kenalan Ustaz, pelajar Ustaz, dia tanya, Ustaz, saya terlupa lah tadi nak niat, orang dah azan baru saya teringat saya tak niat tadi. Kan? Sebenarnya inilah kekeliruan. Sebenarnya dia bukan tak niat, dia terlupa lafaz. Dia bangkit masak pukul 4 pagi dengan tujuan dia nak berpuasa dengan keluarga dia, dah kejut dah makan pukul 4-5 pagi. Itu dah ada niat. So orang keliru. Sebenarnya dia tak lafaz. Niat tu dah ada. Lafaz itu adalah sunat. Maka niat itu adalah rukun ataupun syarat lah untuk kita berpuasa. Sama juga macam umrah. Kita dah bersedia semua tu, menunjukkan kita ada niat. Tak lafaz tu, dia tidak memberi kesan. Cuma tak dapat pahala sunat je lah. Tapi umrah still sempurna boleh berjalan. So harap jelas lah. Jadi untuk sebarang persoalan, banyak lagi yang kalau kata tuan-tuan nak tahu pasal hukum hakam, boleh layari umrahhaji.com atau boleh tengok semua jawapan-jawapan soal jawab fiqh umrah haji di Umrah Haji TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.